أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjid Haram, dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis-jenis buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan engkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia ini saja, kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya kepada azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail meninggikan binaan asas tapak Baitullah Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang amat mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami, zuriat kami, umat Islam yang berserah diri Islam kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang amat menerima taubat lagi amat mengasihi. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu, apabila Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya perintah yang mencabar, walaupun ulama tafsir sebut dalam kitab perintah sekadar gutir misa aja, cabut bulu tiap, apa dengan kerak kuku, cukur hari-hari, hal tu barang sangat. Kitab tafsir sebut juga benda tu, tak dinafikan. Tetapi yang paling besar ialah perintah yang mencabar, supaya Ibrahim menegakkan tauhid, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah yang dianut oleh penduduk negeri Babil dan Raja Namrud yang berkuasa menakluk dunia, raja yang besar.
Ibrahim bukan sahaja mengucap la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Ibrahim menyampaikan tauhid kepada ayahnya sendiri dan kepada Raja Namrud yang memerintah negeri Babylon. Berani menyampaikan tauhid, menyebabkan Ibrahim bertengkar dengan ayah dia. Akan disebut dalam surah yang lain. Menyebabkan Ibrahim berlawan dengan Raja Namrud sehingga dihukum bakar dalam api besar yang dinyalakan. Hukumannya sangat dahsyat. Selamat ke tak tahu. Allah Ta'ala tak beritahu lagi mati bila. Ibrahim yakin hidup ke mati ke tetap bersama dengan Islam. Ini dia. Bila campak dalam api yang dinyalakan, dicampak, Allah Ta'ala berfirman, api itu bardan wa salaman ala Ibrahim, sejuk. Kita hadis menyebut pada masa itu malaikat datang, malaikat Jibril, malaikat datang. Ibrahim arahkan apa? Suruh je. Nak suruh lingkup negeri Babil, nak suruh apa? Minta. Ibrahim kata, aku tak meminta dengan meminta dengan Allah. Ini kekuatan iman Ibrahim alaihissalam. Tak bergantung dengan makhluk, walaupun makhluk itu malaikat yang mulia. Aku bertawakal pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Sebaik-baik aku menyerah diri kepadanya. Perintah yang sangat mencabar. Setelah Ibrahim ditunjukkan mukjizat di hadapan Raja Namrud, tanda kerasulannya, tetapi degil, tak mau ikut juga. Ayahnya halau Ibrahim daripada rumah, dan Namrud halau daripada negara Babil. Terpaksa berhijrah membawa isteri dan orang yang beriman bersama dengannya, termasuk anak saudara dan Nabi Lut. Nabi Lut anak saudara dia berhijrah ke Palestin. Nak meninggalkan tanah air yang dikasihi ini sangat berat. Sangat berat. Tetapi kerana agama, Ibrahim berhijrah pergi ke Palestin, menghadapi cabaran di tempat yang susah. Dalam keadaan usia yang tua, Ibrahim tak ada anak. Berakhir Allah Ta'ala mengurniakan anak, Ismail dan Ishak. Ketika Ismail yang dilahirkan dahulu, ketika anak ni masih bayi, masih kecil, seorang tua yang tak ada anak tiba-tiba ada anak. Gambarkanlah kasih beranak itu. Allah Ta'ala perintah Ibrahim hantarkan anak dan mak dia Hajar ke Mekah. Hantar ke Mekah, wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, yang tak ada tumbuhan, yang tak ada air, yang tak ada manusia, binatang pun tak sanggup hidup, kering, yang sangat dahsyat. Kerana ini perintah Allah, Allah Ta'ala perintah, Ibrahim kata, ikutlah perintah Allah Ta'ala. Isteri dia pun ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan macam kita, air ada tak, api ada tak, elektrik ada tak, jalan raya ada tak. Kalau tak ada ikut. Ini bukan dia. Ini bukan dia, bukan Islam yang sebenar. Islam yang sebenar ikut perintah Allah Ta'ala. Apa saja Allah Ta'ala perintah, ikut. Bila Ibrahim menunaikan perintah-perintah ini, hantar isteri dan anak di Mekah. Setelah Ismail membesar, boleh ikut ayah berjalan, boleh bercakap dengan ayah, teman ayah bercakap, tak ada orang lain. Tiba-tiba diwahyukan suruh sembelih. Suruh sembelih anak dia ni. Melalui mimpi wahyu. Mimpi seorang rasul adalah wahyu daripada Allah, bukan sembarangan. Wahyu daripada Allah. Ibrahim sanggup menunaikan perintah itu. Oleh Allah suruh, Ismail kata, oleh kerana Ibrahim bawa Ismail jauh, dia takut mak dia siang, mak tak pergi. Ajak berjalan jauh daripada mak dia Hajar. Lalu
beritahukan Ismail, ayah mimpi wahyu daripada Allah Taala suruh sembelih. Sembelihmu. Sembelihmu. Ismail kata kalau Allah Taala suruh sembelihlah. Sembelihlah. Ibrahim sanggup menunaikan perintah itu. Ismail menyerah diri. Allah Taala nasahkan perintah. Hanya satu ujian saja. Satu ujian daripada Allah. Allah Taala kata, Ibrahim, aku jadikanmu imam, pemimpin kepada dilahirkan daripada kamu rasul-rasul. Termasuk Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Allah Ta'ala nak jadikan Mekah ni tempat zahir Nabi akhir zaman. Nabi yang diutuskan untuk seluruh manusia. Bukan untuk satu kaum, satu zaman, satu negeri sahaja. Kerana Allah Ta'ala sudah tahu, yang maha mengetahui, Allah maha mengetahui, dia beri ilmu kepada manusia di akhir zaman ini. Manusia boleh mencipta alat-alat yang canggih. Kapal terbang yang laju dan besar. Pergi ke sana mari dalam masa yang cepat. Mendapat maklumat, bukan saja telefon, sekarang internet. Berita seluruh dunia dapat diketahui dengan cepat. Maka cukup bagi akhir zaman seorang rasul saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan nak beritahu zahir Nabi Muhammad situ. Tuhan suruh Ibrahim atau daripada benih ini dilahirkan zuriat. Muhammad SAW. Ini untuk akhir zaman. Ibrahim tak tahu lagi. Tuhan suruh dia. Baik. Kemudian Tuhan suruh Ibrahim mendirikan Kaabah. Tapi disebut kemudian mendirikan Kaabah itu. Disebut hikmah mendirikan Kaabah itu dulu. Wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami jadikan Kaabah, Baitullah itu, manusia berhimpun masabatan linnas, menjadikan manusia tertarik dan berhimpun, roh dan jasad. Jasadnya mesti haji pergi ramai-ramai, itu jasadnya. Rohnya manusia cenderung kepada Mekah. Ibrahim berdoa, Tuhan ajak Ibrahim berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung kepada Mekah dan penduduk-penduduk Mekah. Tuhan jadikan mereka yang pergi ke Mekah, walaupun Mekah tu tak ada kebun, tak ada apa, bila balik rasa nak pergi pulau. Bila balik rasa nak pergi pulau, berulang kali. Ini ialah mustajab doa Ibrahim alaihissalam. Ini hebat. Yang tak pergi lagi rasa nak pergi, cenderung pada Mekah. Ini makna masabah, sangat cenderung berhimpun di Mekah Al-Mukarramah. Wa amna, Tuhan jadikan aman Mekah, negeri yang aman, sehingga mereka yang bermusuh pernah bunuh ayah dia, bunuh adik-beradik dia, di Mekah temu dengan musuh ni. Jadi tak drama nak bunuh di situ. Ini Tuhan jadikan begitu. Nak balas dendam situ tak boleh, tak jadi. Ini kehebatan Kaabah, kehebatan Makkahul Mukarramah yang dijadikan oleh Allah Taala. Bahkan bila Abrahah yang memimpin tentera yang menggunakan gajah untuk merobohkan Kaabah itu, Allah Taala binasakan Abrahah dan gajah tenteranya sekali dengan tayran ababil, dibinasakan oleh Allah Taala. Allah Ta'ala pelihara Mekah menjadi negeri yang aman selagi dunia belum kiamat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambilkanlah, jadikanlah makam Ibrahim itu musalla, tempat sembahyang. Makam Ibrahim ini yang diketahui umum ialah batu yang dipijak oleh Ibrahim ketika mendirikan Kaabah, itu makam Ibrahim. Ada ulama mengatakan makam Ibrahim ini ialah Kaabah itu sendiri. Ada ulama mengatakan makam Ibrahim itu ialah Makkahul Mukarramah semuanya. Ada ulama mengatakan makam Ibrahim itu ialah ibadat haji. Itu khilaf ulama. Tapi yang masyhurnya ialah batu tempat Ibrahim berpijak. Jijak atas batu itu. Ibrahim jijak atas batu untuk menghulurkan batu pada anak dia Ismail
untuk mendirikan Kaabah. Dan dijadikan bekah tapak kaki Ibrahim. Lekat di atas batu itu. Mengikut riwayat yang terdahulu, dulu nampak nyata bekah ni. Tapi oleh kerana orang jahiliah yang memuliakan Ibrahim secara keberhalaan, mereka pergi gosok batu tu sampai hilang. Nampak sikit-sikit saja. Ramai sangat orang pergi gosok sampai jadi makin hari makin hilang. Ada bekas-bekas masih ada lagi. Mengikut riwayat, pada awalnya makam ni berdempet dengan Kaabah. Kemudian dialih oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu mengikut riwayat. Wallahu a'lam. Tuhan jadikan makam Ibrahim tempat semayang. Lebih afdal semayang dekat makam Ibrahim. Dalam Kaabah semua sekali itu ada tempat yang paling lebih untuk kita semayang, iaitulah makam Ibrahim. Yang ada bangunan kecil, itu tempat yang paling baik. Sempadannya ialah di antara makam dengan pintu Kaabah. Tempat yang diperkenankan doa. Sebab itu akan berebut pergi situ. Kan tempat itu lebih. Ada ulama mengatakan Hijr Ismail, tempat kurungan. Ada ulama mengatakan dekat pintu Kaabah. Itu macam-macam tempat lah, tempat mulia. Tetapi makam ialah batu Ibrahim berpijak ketika mendirikan Kaabah. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail am tahira baita lit-taifin wal-aakifin wa ruk'is sujud. Wallahu a'lam.